Najwa binti Jamaluddin, Fatin Nadia binti Abdul Haku, Siti Nur Nasrah binti Muhammad Zaki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syahada binti Muhammad Sukri. Saya berumur 18 tahun. Saya berasal daripada Johor Bahru. Baru-baru ini saya baru sahaja melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Kelantan dan saya mengambil bidang Sains Hayat. Saya merupakan anak tunggal daripada pasangan Encik Muhammad Sukri dan Puan Nonizati. Ayah saya merupakan seorang guru dan ibu saya merupakan seorang kaunselor. Saya menerima pendidikan peringkat rendah di SK Taman Bukit Dahlia yang terletak di Pasir Gudang, Johor. Kemudian, saya meneruskan pelajaran di SMK Kota Masai yang juga terletak di Pasir Gudang, Johor. Saya telah berjaya skor 5A dalam SPM. Saya fasih berbahasa Melayu. Hai, nama saya Nurul Syahada. Saya juga fasih berbahasa Inggeris. Hai, saya Nurul Syahada. Dan saya juga fasih berbahasa Cina. Ni hao, Wajiao Syahada. Untuk pengetahuan semua, saya juga mahir menggunakan Power Director. Saya juga mempunyai kemahiran bermain bowling. Untuk pengetahuan semua, saya mempunyai kemahiran bekerja dalam kumpulan dan saya juga seorang yang profesional apabila menyiapkan tugasan. Dan sudah tentu saya mempunyai kelemahan, iaitu saya tidak gemar untuk bekerjasama dengan seseorang yang tidak serius apabila menyiapkan tugasan. Baiklah, visi hidup saya ingin menjadi seseorang yang diinspirasikan. Dan misi hidup saya ingin melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dan menggembirakan kedua ibu bapa saya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nurul Syahada binti Muhammad Sukri. Pada kali ini saya ingin berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan isu semasa yang pernah menjadi perbualan hangat di media massa dan di meja kopi. Isu semasa yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah berkaitan dengan pencemaran Sungai Kim Kim. Baiklah, adik Irfan Wafi merupakan salah seorang mangsa pencemaran Sungai Kim Kim. Untuk pengetahuan semua, adik Irfan Wafi telah mengidap penyakit neukimia ataupun penyakit saraf. Beliau bersekolah di SK Taman Bukit Dahlia dan berumur 12 tahun. Assalamualaikum Encik Muhammad Sukri. Saya Nurul Syahada dari Kolej Matrikulasi Kelantan, sesi 2020-2021. Terlebih dahulu, saya ingin berterima kasih kepada Encik Muhammad Sukri kerana sudi meluangkan masa untuk bersama saya dalam sesi temu bual hari ini berkenaan pencemaran Sungai Kim Kim yang berlaku pada tahun 2019. Saya mendapat maklumat bahawa salah seorang pelajar dari sekolah Taman Bukit Dahlia terkesan teruk akibat dari pencemaran Sungai Kim Kim. Bolehkah saya mendapat maklumat berkenaan kejadian tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas soalan yang diajukan kepada saya. Untuk makluman, saya salah seorang guru yang terlibat langsung dalam mengurus murid-murid yang terkesan dengan pencemaran Sungai Kim Kim pada 7 Mac 2019. Pada waktu itu, seramai 30 orang murid sekolah kebangsaan Taman Bukit Dahlia telah terkesan dengan
pencemaran udara yang melibatkan Sungai Kim Kim pada waktu itu. Yang mana murid-murid tersebut telah dihantar ke Dewan Serbaguna di Taman Pasir Putih untuk mendapat rawatan awal daripada pihak kesihatan. Seorang murid tahun 6 iaitu adik Irfan Wafi yang telah terkesan teruk, yang mana beliau telah dihantar ke Hospital Sultan Ismail untuk mendapat rawatan dengan segera kerana keadaan beliau pada waktu itu sangatlah lemah. Terima kasih Encik atas penjelasan tersebut. Semoga hidup Encik dirahmati Allah. Terima kasih kerana telah meluangkan masa anda. Sekian video resume saya pada hari ini. Saya amat berharap ciri-ciri yang dikehendaki terdapat pada diri saya. Dan saya amat berharap permohonan saya untuk mendapatkan beasiswa MARA akan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Inan Najwa binti Jamaluddin. Saya berumur 18 tahun. Saya berasal dari Kota Baharu, Kelantan dan kini saya sedang melanjutkan pelajaran saya dalam bidang sains hayat di Kolej Matrikulasi Kelantan. Hobi saya ialah saya gemar membaca dan saya juga gemar bersukan, berolahraga, bersenam. Cita-cita saya ialah saya ingin menjadi seorang pakar psikoterapi di masa akan datang. Dan tujuan saya memohon beasiswa Petronas ini adalah untuk melanjutkan pelajaran saya ke University of Oxford dalam bidang psikoterapi. Kekuatan yang ada pada diri saya ialah saya seorang yang mementingkan masa dan saya seorang yang jujur, amanah, bertanggungjawab dalam melaksanakan segala tugasan yang diberi. Tetapi sebagai seorang manusia biasa, saya juga mempunyai kelemahan tersendiri. Saya seorang yang suka tidur dan saya juga agak cerewet dalam melaksanakan tugasan berkumpulan. Oleh itu, saya sedang memperbaiki kelemahan saya dari semasa ke semasa. Kerana itu bukanlah penghalang bagi saya untuk mencapai kejayaan yang cemerlang. Visi saya ialah saya ingin menjadi seorang yang berguna di masa hadapan dan misi saya ialah saya ingin melanjutkan pelajaran saya dalam bidang psikoterapi dan membahagiakan kedua ibu bapa saya dan membalas jasa mereka. Sumbangan saya kepada sekolah terdahulu, saya pernah menjadi pengawas sekolah di tingkatan 5 dan saya pernah menjadi penolong ketua kelas di tingkatan 4. Saya pernah menyertai kuis kimia dalam peringkat kebangsaan dan saya juga pernah menjadi bendahari dalam Kelab Persatuan Seni Visual. Kembali lagi bersama saya. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang satu isu semasa yang baru-baru ini menggemparkan hampir seluruh dunia, iaitu letupan di Beirut. Letupan di Beirut, Lebanon ini berlaku pada hari Selasa, 4 Ogos 2020. Letupan ini disifatkan sebagai letupan terkuat dan terdahsyat yang berlaku dalam dekad ini. What happened? Oh my... Oh my god. Menurut Perdana Menteri Lebanon, kejadian ini berpunca daripada aluminium nitrat seberat 2,750 tan yang tersimpan di gudang berdekatan.
Kejadian itu berlaku kira-kira pada pukul 6.10 petang waktu tempatan, menggegarkan hampir ke seluruh bangunan di bandar Lebanon. Letupan ini amat mengejutkan para penduduk tempatan yang masih bergelut menghadapi pandemik COVID-19 yang semakin berleluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Nurfatin Nadia binti Abdul Haku. Saya berumur 18 tahun. Saya berasal dari Tumpat, Kelantan. Baru-baru ini saya telah melanjutkan pelajaran saya di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam bidang sains hayat. Visi dan misi saya ialah ingin menjadi seorang individu yang seimbang dari segi kokurikulum dan akademik. Seterusnya, tidak mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga dan agama. Sebagai contoh, saya merupakan ketua pengawas ketika berada di sekolah menengah. Selain itu, saya juga seorang yang mudah menyesuaikan diri di tempat baru. Sebagai seorang insan, kita tidak lari daripada mempunyai kelemahan diri. Kelemahan yang ada pada diri saya memerlukan persekitaran yang senyap serta kondusif untuk saya belajar. Semangat saya ketika berada di sekolah menengah ialah saya merupakan ketua pengawas pusat sumber. Selain itu, saya juga merupakan juara dalam pertandingan memasak bagi peringkat sekolah. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang ahli farmasi. Oleh sebab itu, saya ingin memohon beasiswa Bank Negara untuk saya melanjutkan pelajaran saya di University Taylor di United Kingdom. Tujuan saya memohon beasiswa tersebut adalah untuk mengurangkan kebergantungan terhadap keluarga. Selain itu, saya juga mengetahui bahawa dengan mendapat darjah tersebut, peluang pekerjaan untuk diri saya lebih luas. Saya berharap agar pihak Bank Negara dapat meluluskan permohonan saya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Pada hari ini, saya ingin membahaskan isu yang telah diwara-warakan oleh para penduduk Malaysia. Pada 21 Julai 2020, kita telah dikejutkan dengan isu menconteng mural para pemimpin. Penelitian kes berkenaan telah menjurus kepada latar belakang dan motif para pelaku. Tindakan tersebut telah dikira sebagai vandalisme kerana mereka telah menconteng gambar wajah-wajah orang tertentu. Media telah melaporkan terdapat 2 orang wanita yang telah menjadi dalang yang menconteng mural tersebut di Taman Cahaya Alam Seksyen 419. Rakaman yang berdurasi 2 minit 20 saat telah memaparkan sebuah kenderaan yang telah diletakkan di lorong tersebut. Setelah itu, terdapat 2 orang individu yang muncul lalu melakukan vandalisme tersebut. Mereka dipercayai menconteng kata-kata kesat terhadap gambar para pemimpin tersebut. Hal ini telah menyebabkan tindakan tersebut mendapat kecaman dari para netizen seluruh Malaysia. Kesimpulannya, kita tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut. Hal ini sudah pasti akan mencemarkan lagi imej negara. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menyemai semangat cinta akan negara supaya kita menjadi masyarakat yang taat kepada pemimpin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Nasiha binti Muhammad Zaki. Umur saya 18 tahun dan saya tinggal di Kota Baru, Kelantan. Baru-baru ini saya baru sahaja menyambung pelajaran di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam bidang sains hayat. Misi saya ialah menjadi seorang pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat, manakala
manakala visi saya pula ialah menjadi seorang pendidik yang dapat membantu anak bangsa. Antara sumbangan dan penyertaan saya sejak di bangku sekolah, saya pernah menyertai Anugerah Remaja Perdana dan mendapat Peringkat Bangsa, dan saya juga merupakan naib pengerusi Persatuan St. John Ambulance. Sudah pasti setiap manusia tidak lekang dalam membuat kesilapan. Begitu juga dengan diri saya. Saya juga mempunyai kelemahan, iaitu saya memerlukan aura yang positif apabila saya hendak belajar, iaitu saya memerlukan suasana yang tidak bising, dan saya juga tidak suka akan perdebatan kerana perdebatan akan mencetuskan pergaduhan. Akan tetapi, kelemahan saya yakin dapat mengatasi segala kelemahan yang ada dalam diri saya, iaitu saya mudah menyesuaikan diri di tempat baru. Contohnya, saya mudah mengenali ramai rakan baru di kolej yang baru saja saya sambung pelajaran. Sudah tentu setiap pelajar menginginkan beasiswa, begitu juga dengan saya. Saya memohon beasiswa dari Yayasan Tenaga Nasional atau TNB kerana syarat kelayakannya ialah lulus matrikulasi CGPA 3.50 ke atas. Dan saya amat yakin bahawa saya akan mendapat beasiswa tersebut dengan mengekalkan prestasi akademik saya yang cemerlang. Dengan mendapat beasiswa ini, sedikit sebanyak ia dapat membantu ketidakbergantungan kewangan ibu bapa saya. Ini saya akan berkongsi satu isu semasa di negara kita, iaitu isu cyberbullying. Cyberbullying bermaksud gangguan atau ugutan terhadap seorang individu melalui mesej atau ekspresi secara dalam talian. Menurut satu tinjauan yang dikeluarkan oleh UNICEF dan juga Agung Wakil Khas PBB mengenai keganasan buli cyber terhadap 170,000 kanak-kanak, iaitu dalam lingkungan umur 13 hingga 24 tahun. Oleh yang demikian, pelbagai inisiatif perlu dilakukan untuk mengelakkan keganasan buli cyber ini terus berlaku di negara kita. Sebagai contoh, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang mengenai keganasan buli cyber ini di masa hadapan. Konklusinya, saya amat berharap agar pihak Yayasan Tenaga Nasional memberi peluang kepada saya untuk memperoleh beasiswa ini kerana sedikit sebanyak dapat memudahkan urusan pembelajaran saya di universiti. Nampaknya kita sudah berada di pengakhiran video saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton video ini. Sekian, terima kasih.